Okey, selamat pagi pelajar. Jadi hari ini kita akan sambung putaran. Okey, putaran. Jadi sebelum kita mula, jadi sila sediakan pemadang, pensel, pembaris dengan jangka lukis dan satu lagi ialah kertas kraft. Okey. Okey, jadi buku test muka surat 105. Okey, 105. Okey, jadi kita sambung putaran. Jadi apa yang dimasukkan putaran? Okey, putaran ialah suatu transformasi melibatkan semua titik pada suatu serta yang diputarkan melalui sudut dan arah yang sama pada suatu titik tetap. Titik tetap ini dikenali sebagai pusat putaran. Jadi sangat penting maksudnya semua titik dia sama putar melalui satu pusat putaran. Contoh sini ada contoh. Nah, ini kita tengok contoh ini. Ini yang kita maksudnya titik tetap ini maksudnya pusat putaran. Dan semua titik A, B, C, D, E, F dia semua putar. Putar ikut arah yang sama. Biasanya ada dua arah. Ikut jam ataupun lawan jam. Biasanya ada dua arah dan ikut pusat yang sama. Biasanya pusat yang kita pakai ialah 90 darjah lah. 90 darjah ataupun 180 darjah. Tapi biasanya kita tengok yang 90 darjah. Jadi maksudnya kamu ada dua arah lah. Biasanya 90 darjah ikut jam ataupun 90 darjah lawan arah jam. Boleh faham? Semua titik sama putar ikut sudut dan arah yang sama. Jadi macam mana kita nak tentukan pusat putaran dengan macam mana lukis image ataupun objek yang diberi Jadi dia sebenarnya banyak cara. Salah satu cara ialah dia guna protektor. Kenapa cikgu tadi tidak suruh kamu sediakan protektor? Sebab cikgu pakai cara lain. Tapi kalau kamu biasa pakai protektor untuk cari 90 darjah. Sebab protektor yang dipakai ialah untuk cari 90 darjah. Supaya kamu dapat ikut lukis ikut jam ataupun lawan arah jam. Tapi cikgu biasanya pakai pembaris supaya untuk tolong putar lebih memahami Kadang-kadang kalau pelajar lupa bawa protektor macam mana, masih boleh jawab dengan pakai pembaris sahaja. Jadi kita tengok dua contoh buku test muka surat 110 contoh 2 dengan muka surat 111 contoh 3 nanti Jadi contoh 2 ini ialah sekiranya image ini ialah image ialah image bagi A di bawah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat B ini pusat B. Tentukan kedudukan objek A. Tentukan. Maksudnya ini ialah image. Dia beri kamu image dia nak kamu cari objek. Maksudnya nak kamu cari balik lah. Cari balik kepada objek itu. Kalau cari balik kepada objek itu maksudnya arah dia mesti lawan mesti lawan dengan soalan. Kalau soalan ikut jam maksudnya kamu kena lawan jam. Mesti berlawanan. Sebab ini image. Kalau dia beri objek sangat senang contoh soalan ini. Kalau dia beri tentukan image bagi ABC. Maksudnya ABC ini ialah objek objek kalau dia cakap 90 darjah ikut arah dia ikut dia Jadi tengok soalan dia ini pusat ikut anda nampak ikut lawan arah jam ikut tak perlu terbalikkan maksud dia sebab soalan sekarang dia beri image. Jadi kita nak cari objek, jadi kita kena lawan lawan apa yang soalan nak kalau soalan ikut jadi kita lawan jam, lawan arah jam. Kalau soalan ini lawan arah jam jadi kita ikut arah jam. Maksudnya berlawanan buat itu langkah berlawanan. Jadi untuk jimat masa dia cikgu sudah lukis soalan dia soal lukis contoh soalan dia. Jadi ini titik pusat putaran ialah negatif 4 3. Jadi negatif 4 3 ini ialah B ini ialah pusat dia lah. Jadi kita buat lawan arah jam, buat berlawanan. Jadi ini ialah pusat. Ini ialah image. Jadi kita nak kamu kena fikir benda ini, lukisan ini saya nak pusing. Pusing melilingi dia. Jadi maksudnya kamu ada dua arah Sama ada kamu nak pusing ini arah ini ataupun pusing arah ini, betul?
Okey, saya ulang sama ada kamu nak pusing arah ini ataupun pusing lawang ikut arah ini. Jadi kamu kena fikir mana satu ialah lawang arah jam. Okey. Pusing macam ini lawak arah jam ke ataupun pusing sini ialah lawak arah jam. Jadi kamu fikir ini ialah satu jam tangan. Okey. Jadi kalau saya pusing macam ini, maksudnya ini ialah ikut arah jam, betul? Ikut arah jam. Kalau sebaliknya saya pusing macam ini, maksudnya ini ialah lawang arah jam. Maksudnya kita kena pusing ke sini sebab kita nak lawang arah jam bukan ikut arah jam. Kita buat sebab ini image kita cari objek, kita buat berlawanan dengan soalan dia. Okey, jadi macam mana buat? Sangat senang. Okey, cikgu simpan buku ini Jadi, berapa konsep kita sudah tahu. Ini adalah image. Ini adalah pusat putaran dan kita nak buat lawang 90 darjah. Lawang arah jam untuk lukis objek dia. Jadi, langkah pertama sangat senang. Kalau kamu pakai protektor pun sama. Okey, memang langkah pertama sama. Okey, semua titik kamu kena cari Okey, jadi cikgu cari titik ini dulu, boleh? Okey, cari titik ini dulu. Jadi, kamu sambungkan titik yang kamu nak lukis ke pusat putaran. Okey, sambung. Kamu boleh lukis ringan sikit lah. Sambung. Okey, selepas kamu sambung, jadi ada buku test dia pakai protektor. Ada nampak? Ikut contoh dia. Dia pakai protektor, cari 90 darjah. Okey, langkah ini boleh pakai Jadi tapi cikgu pakai langkah lain sikit. Pakai pembaris. Masih ingat video lepas apabila kita buat itu pantulan, betul? Pantulan. Jadi cikgu sudah cakap pembaris ini di bahagian sini dia sudah merujuk 90 darjah, betul? Bahagian sini pun sama. Dia sudah merujuk kepada 90 darjah. Jadi kita pakai pembaris pun boleh cari. Jadi macam mana kita nak cari? Okey, bahagian 90 darjah. Okey, cikgu lukis Okey, bahagian sini yang 90 darjah letak pada pusat putaran. Ini pembaris di sini mesti lurus pada garis yang kamu lukis Protektor pun sama. Okey, garis ada nampak garis yang dia lukis ini? Ada nampak? Dia sebenarnya protektor pun kena letak lurus tidak boleh sengit mesti lurus. Baru dia akan dapat 90 darjah yang jun. Sebenarnya langkah sama, hanya kita pakai alat yang lain Okey, pakai protektor ataupun pembaris. Sama juga ini mesti letak pada garis yang kamu lukis dan 90 darjah mesti ini yang bahagian darjah ini mesti jum-jum letak pada titik yang pusat ini, darjah ini. Okey, yang bahagian darjah ini. Supaya itu pembaris ini kamu jangan rosak punya mesti ada bahagian darjah di sini supaya jawapan kamu baru betul Okey, letak di sini 90 darjah. Lepas tu kamu lukis sambung garis yang panjang. Okey, tidak jelas cikgu lukis terlalu ringan Okey, ikut garis ini. Jadi seterusnya macam mana buat? Pertama kamu boleh kira peta. Okey, sama juga kalau sebab cikgu pakai graf, jadi cikgu 5 peta yang kecil ini mewakili satu Okey, mewakili satu. 5 peta kecil ini mewakili satu. Jadi kamu boleh kira peta. Jadi masalah yang sama, cikgu saya tidak pandai. Tidak pandai itu kira peta macam mana? Sebenarnya sama dengan pantulan boleh pakai jangka lukis. Kamu boleh pakai jangka lukis. Yang jalur ini kamu mesti letak di pusat. Ingat ini wajib mesti letak di bahagian pusat. Dan pensil ini kamu letak pada bahagian titik yang kamu lukis. Okey, jangan gerakan dia, jangan besar kecilkan dia. Kamu terus pusing ke garis yang kamu lukis ini, kamu buat satu tanda. Dan nampak? Okey, tanda di sini. Jadi maksudnya di mana image dia sangat jelas, betul? Di sini. Okey, kalau kamu tidak pandai kira peta. Ada yang belajar dia pakai pembaris. Cikgu saya pakai pembaris ukur, bolehkah? Ada yang belajar pakai pembaris ukur. Ini berapa cm? 5 cm. Okey, ini berapa cm? Kamu pun ukur 5 cm. Tandakan. Ini sangat cantik lah 5 cm. Tapi kadang kalau dia ada yang lain sikit mungkin 2.3, 2.4. Itu kamu mesti berhati-hati lah. Okey. Jadi semua langkah dia ada baik, ada yang kurang. Jadi terpulang kepada mana satu cara kamu suka. Okey, sebenarnya sama cara. Okey. Seterusnya, cikgu cari titik yang kedua. Pakai cara yang sama. Semua titik pakai cara yang sama. Okey, titik yang kedua.
Okey, sambung. Okey, sambung Jadi sama juga pembaris kamu 90 darjah itu di sini. Okey, letak. Ingat ini masih sama, mesti sama dengan dia. Sama dengan garis ini ya. Jangan sengit. Dan bahagian 90 darjah mesti letak pusat, bukan letak sini. Mesti letak pusat. Jadi baru kamu sambung garis yang panjang ini. Boleh? Ada nampak? Cikgu lukis ringan sikit sebab takut dia kacau itu gambar. Nanti kamu susah tengok. Asalkan kamu ikut cara cikgu lah. Okey. Sama juga guna jangka lukis. Jalur letak sini. Okey. Pensil kamu besarkan sudut dia. Okey. Oh ini. Nanti cikgu besarkan lagi ya. Sebab jangka lukis cikgu ini agak keras sikit ya. Sampai sini, okey. Jadi pusing pada garis yang kamu lukis itu buat satu tanda. Okey, ada nampak? Jadi maksudnya titik yang ke sini. Boleh? Okey, cikgu pakai kertas. Okey, jadi kita sambung jadi titik yang kedua di sini, okey. Seterusnya titik yang ketiga. Ini. Okey, sama juga. Semua pakai cara sama. Okey, ini ada koyak sikit sebab jangka lukis cikgu terlalu keras tadi ya. Masa kamu lukis kenapa hati-hati juga lah. Okey. Sama juga bahagian yang 90 darjah kat mana? Oh, sini ya. Pakai cara yang sama. Okey, jadi pensil panjangkan garis kamu. Okey, boleh? Jadi sama juga. Cikgu besarkan dulu sebab jangan lukis agak keras. Okey, letak sini, satu letak sini. Okey, boleh? Lepas tu pusing sampai garis yang kamu lukis di sini. Satu tanda. Ada nampak? Maksudnya titik di sini ya. Okey. Ingat masa kamu pusing jangan lari ya. Kalau lari memang titik tidak jung. Jadi kalau kamu dapat image sebenarnya dia sudah keluar bentuk dia. Tapi kalau kamu tak pandai image tidak apa. Okey, cari lagi. Okey, cari titik yang terakhir. Sama juga sambung Okey. Ingat dia garis sangat dekat jadi masa kamu guna protector ke pembaris kan mesti berhati-hati letak jangan letak salah. Sebab kamu sengit sikit letak salah memang nanti jawapan dia lari ya. Okey, ini 90 darjah. Sama. Sekejap letak baik sikit. Okey. Sama juga jangka lukis agak dekat dengan garis ini ya, jadi mesti habis. Sebab itu tadi cikgu lukis kuat sikit ini ya. Ikut garis ini ya, okey. Jadi titik yang terakhir sama, jadi pusing. Okey, titik ini. Okey, titik ini. Okey. Kalau kamu guna pembaris ukur pun boleh ya. Okey, kalau kamu ukur macam ini. 7. Okey. Ini ya 7.1 cm ada nampak? Okey, sebab itu kalau kamu kena pembaris ini mesti ada risiko sikit lah. Maksudnya jawapan dia ada perpuluhan. Okey, jadi sambung jadi macam mana sambung kamu kena semak okey. Jadi yang contoh ini ada nampak. Okey, sambung okey. Maksudnya dua titik ini kamu sambung. Okey. Lepas tu sambung. Okey, seterusnya. Lepas tu sambung. Maksudnya ini ialah objek A ya. Okey, objek A. Boleh nampak? Sudah keluar jawapan dia. Ini ya putaran 90 darjah. Okey, jadi kita semak soalan. Okey, sebab ini kita buat lawang. Lawang arah jam.
lawang lawang arah jam 90 darjah. Jadi kita tengok ini ialah image ke objek Tapi soalan yang diberi ialah objek sekiranya A, ialah image bagi A di bawah putaran. Maksudnya objek pergi ke image putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat P. Jadi kita semak jawapan, okey. Kalau kita objek pergi ke image, ikut ini pusat ini objek. Pusing macam ini. Maksudnya ini ialah ikut arah jam, betul? Ikut arah jam. Jadi jawapan betul, okey? Betul. Kalau kamu dapati lepas kamu jawab, jawapan dia lain daripada soalan yang diberi. Maksudnya kamu kemungkinan buat salah lah. Jadi kamu kena semak lagi. Jadi seterusnya kita pandai lukis image objek, guna jangka lukis pembaris. Jadi sekarangnya kita nak tengok contoh 3. Macam mana kita nak cari pusat putaran dan sudut dia? Macam mana kita nak cari pusat putaran dan sudut dia? Jadi tunggu cikgu lukis dulu. Jadi cikgu sudah saya lukis Jadi pertama kita nak cari pusat putaran maksud ini objek. Soalan cikgu ikut soalan dia. Objek ini ada koma ialah image. Maksudnya objek ini dia macam mana buat putaran sama ada ikut jam lawan jam buat putaran. Lepas tu dari objek pergi ke sini. Sebenarnya dia langkah macam pasir pantulan. Masih ingat video yang lepas yang cikgu belajar macam mana cari pasir pantulan. Masih ingat kita pakai tengoklah dua ini kita impas kembali sikit pakai dua ini. Jadi pakai titik yang sama, objek image mesti titik sama. Lepas tu kita masih ingat buat satu tanda atas, satu tanda bawah. Pergi sini lagi. Masih ingat buat satu tanda atas, tanda bawah. Jadi di mana mereka bersilang itu kita sambung. Jadi ini adalah pasir pantulang. Buat satu kali saja. Tapi bagi putaran, kita nak cari pusat putaran. Dia pakai langkah yang sama tapi kita kena buat dua kali. Pasir pantulang kita buat satu kali di mana mereka bersilang. Jadi kita buat garis itu ya pasir pantulang. Tapi bagi putaran kita kena buat dua kali. Maksudnya kita 4 titik kena cari. Ini kita cari 2 titik sudah cukup. Tapi ini kita kena cari 4 titik. Jadi langkah yang sama kita cari titik yang sama. Objek image mesti sama. Contoh cikgu pakai J boleh? J. Ini objek, ini image sama, J lebih senang. Jadi sama juga. Jarak 4/3. Kalau kamu nak lebih nak kurang boleh Tapi cikgu biasanya suka kurang sikit sebab lebih senang kita pusing Kalau terlalu kecil, kamu susah nak pusing, jadi kamu boleh besarkan tak jadi masalah. Asalkan langkah betul Asalkan langkah betul. Jadi kalau ini terlalu kurang, jadi kamu boleh besarkan, tak jadi masalah. Jadi masih ingat macam mana cari pasir pantulang video lepas. Ini objek, ini image jadi antara pasir pantulang yang di tengah-tengah ini. Betul? Macam cermin di tengah-tengah ini, di antara objek dan image. Maksudnya apabila kamu buat pusingan lukis, kamu tahu cermin di sini, jadi kamu lukis bahagian sini lah, lebih selamat. Jangan lukis sini lah. Tapi kalau kamu nak buat satu pusingan lengkap pun boleh tapi itu agak susah sikit lah. Buat satu pusingan juga. Ini tak cukup sebab you tengok tidak sentuh tidak cukup. Maksudnya kena lagi. Lukis. Kalau kamu rasa tidak sambung, tak apa, lukis lagi bawah ialah macam ini. Itulah saya cakap kamu nak besarkan, nak kurangkan boleh asalkan langkah jangan salah. Jadi ini ialah sambung di mana mereka bersilang. Satu kali sudah cukup Jadi kalau kamu buat satu kali, ini macam pasir pantulang untuk langkah pantulang. Tapi putaran kamu jangan buat satu kali sebab kamu nak cari pusat. Jadi maksudnya kamu kena buat dua kali Maksudnya cari satu titik yang sama. Cikgu pakai mana satu? Inilah L boleh? Pakai L. Ingat sama juga dengan pantulang, mesti titik sama. Objek image mesti titik sama. Ini cikgu boleh kurangkan sikit lah. Tak perlu terlalu besar sangat. Jadi ini objek, ini image. Jadi antara mana cermin dia di tengah-tengah sini. Betul?
Maksudnya kamu boleh tanda atas dan bawah sini, oke? Jadi kamu boleh buat satu tanda atas, satu tanda di bawah. Oke? Sama juga. Ingat jangan kacau ini ya, sudut dia. Pasal tanda atas, jawaban saya keluar, betul? Ada nampak bersilang sini ya dengan sini, oke? Jadi sambung. Di mana mereka bersilang, kamu sambung ya. Oke, ini cermin yang kedua, oke? Kita boleh cakap macam ini lah. Cermin yang kedua. Ada nampak yang dua garis yang cermin ini? Ada nampak mereka di mana mereka bersilang? Ada nampak? Adakah mereka bersilang di mana? Bersilang di sini lah. Ada nampak? Maksudnya ini ialah pusat putaran, oke? Ini ialah pusat putaran, oke? Jadi pusat putaran, jadi kamu boleh letak P lah, oke? Pusat putaran, oke? Cikgu boleh buat macam ini, pusat putaran, oke? Kalau kamu nak pakai, oke, protector, oke? Ini objek, ini image maksudnya dia ini pusat maksudnya dia pusing macam ini, betul? Pusing macam ini, maksudnya ini objek, ini image, dia pergi macam ini maksudnya dia pusing macam ini. Kalau pusing macam ini, maksudnya ikut jangka lawan arah jam. Dia sangat jelas dia pusing macam ini. Maksudnya dia lawan arah jam, betul? Oke. Arah sudah ada. Pusat sudah ada. Jadi apa yang lagi kurang? Ingat putaran ada 3 maklumat kena ada. Mesti ada pusat, mesti ada sudut, mesti ada arah. Pusat sudah ada. P. Oke, arah kamu sudah tahu, lawan arah jam. Sudut belum ada. Oke, cikgu sudah cakap, sudut yang biasa kamu belajar ialah 90 darjah, 180 darjah. Oke, dua ini. Jadi, kalau kamu tidak pandai sudut, oke, kamu buat macam ni ya. Oke. Sama juga, pilih objek image yang sama. Oke, kamu sambung. Oke, ini ya. Sambung, garis jadi cikgu hitam sikit. Sambung ke pusat yang kamu cari tadi. Lepas itu ini pun sambung. Oke, ke pusat yang kamu cari. Kamu cari sudut ini berapa? Oke, ini sudut berapa? Sangat jelas 90 darjah, betul? Oke, kamu boleh pakai macam buku test. Pakai jangka lukis, cari ya. Dia pun sambung. Ada nampak dia pun sambung. Lepas itu dia guna jangka lukis, cari. Oke, potato cari. Jadi 90 darjah. Kalau kamu tidak tahu, jadi kamu boleh pakai pembaris seperti yang saya cakap. Oke, pakai sini lah. Oke, ini ikut pembaris ini ikut pembaris ini, garis dia. Jadi tengok dia memang jum-jum 90 darjah, betul? Jadi kamu boleh tulis jawapan, oke? Tulis jawapan. Seperti yang kamu tentukan pusat, jadi kamu boleh tulis. Oke, tulis bawah sini. J, K, L, oke? Image oke, ialah image bagi JKL di bawah putaran 90 darjah lawan arah jam. Ingat putaran mesti ada sudut, arah dan pusat. Oke, pada pusat P. Oke, kalau kamu tak suka P, kamu boleh letak huruf lain tapi jangan letak huruf yang sama dengan soalan ini, JKL. Jangan letak sebab kalau kamu letak contoh, kalau kamu sini letak J, nanti keliru Oke, jadi kamu boleh letak huruf lain biasanya pusat kita letak huruf besar. Oke. Jadi contoh 2, 3 sampai sini nanti seterusnya kita tengok uji diri 4. Oke, uji diri 4. Oke, uji diri 4 hanya 2 soalan saja. Jadi cikgu terus buat penjelasan Oke. Jadi lukis image bagi A di bawah putaran berpusat di P. Maksudnya P adalah pusat untuk putaran 90 darjah lawan arah jam. Oke, pusat ada, sudut ada, arah pun ada. Oke, baru kita boleh buat putaran Jadi untuk jima masa, jadi cikgu sudah lukis. Oke, cikgu sudah lukis Untuk jima kertas, jadi cikgu letak tepi sini Ini adalah A. Cara sama dengan yang tadi kita lukis ini Oke, cara sama. Oke, jadi sama juga seperti yang cikgu cakap. Langkah yang pertama, oke,
buat satu titik dulu, cari satu titik dulu, lepas itu sambung ah. Sambung. Boleh? Lepas itu kamu boleh guna protector atau pembaris di bahagian mana yang ada 90 darjah. Ini ya. Ingat ini mesti pembaris mesti ikut garis ini ya, cun-cun, dan sudut 90 darjah mesti ngang-ngang pada pusat ini ya, ikut bukan sini ya. Ingat, biasanya pelajar cari sini ya, saya pun tidak tahu kenapa. Oh, sebelum saya lupa, lawang arah jam, betul? Oke, kita tengok macam ini ya. Lawang arah jam maksudnya kamu kena fikir dia pusing ke sini ke atau pusing ke sini, baru dia lawang ah. Jadi kalau dia pusing macam ini, maksud ini lawang arah jam. Kalau dia pusing macam ini, maksud ikut arah jam. Jadi kamu kena tengok soalan. Soalan tadi ialah lawang arah jam. Jadi kamu sangat tahu lah, pembaris mesti letak macam ini ya. Bukan letak macam ini ya. Sebab ada pelajar keliru. Dia letak macam ini, lepas itu dia lukis di sini. Ingat, kalau kamu lukis bahagian sini, maksudnya dia ialah pusing ke sini. Kalau dia pusing ke sini, maksudnya dia ialah ikut arah jam. Maksudnya tidak memenuhi syarat soalan. Soalan lawang arah jam. Maksudnya mesti pusing sini. Kalau pusing sini lawang arah jam, maksudnya pembaris kamu mesti letak di sini. Bahagian yang lawang itu. Okey, jangan letak salah. Okey, jadi mesti cung-cung pada sambung kamu. Okey. Ini senang kalau kamu tapak kira petak. Contoh satu petak, dua petak. Okey, satu petak, dua petak. Okey, sangat senang, betul? Tahu di sini. Okey, kalau kamu tidak pandai kira petak, kamu boleh guna pembaris ukur. Okey, ini adalah 2,4 maksudnya kamu pun di sini kira 2,4 di sini. Satu lagi, kalau kamu tak suka perpuluhan, cikgu saya memang tak suka perpuluhan, tak apa. Jadi kamu boleh pakai jangka lukis. Okey, jalur letak sini, pensil letak di A ya. Di sini. Okey, mesti cungungan letak. Boleh nampak? Lepas pusing jangka lukis kamu buat satu tanda. Tengok, sama dengan tadi yang saya buat tanda itu. Kira petak, betul? Titik di sini. Okey. Satu titik tidak cukup. Kalau kamu pandai nampak macam mana arah kamu terus lukis, bolehlah. Tapi kalau kamu tak nampak, jadi cari satu titik lagi. Titik ini, boleh? Okey, dengan pembaris. Okey, titik ini ya. Sorry ya. Titik ini dengan pembaris sambung. Okey, lepas itu sama juga 90 darjah. Okey, panjangkan garis kamu. Okey. Jadi guna jangka lukis. Betul? Cungung jadi terus pusing. Okey, maksudnya di sini ada nampak? Maksudnya dua titik ini boleh sambung betul? Okey, dua titik ini. Sebab titik ini dan titik ini sambung. Maksudnya titik ini dan titik ini pun boleh sambung. Jadi kamu boleh terus sambung. Okey, sama atau dia pergi ke atas bawah, masih tidak tahu, jadi tak apa. Cari titik yang ketiga. Kalau titik ketiga ada, biasanya senang sudah. Okey. Titik ketiga mana? Sinilah lebih senang sikit, lebih dekat sebab lebih dekat dengan pusat. Okey. Jadi guna pensil. Biasanya kalau titik ketiga kamu tahu mana, jadi kamu boleh lukis semua lah. Okey. Sama juga guna pembaris 90 darjah. Panjangkan. Okey. Saya rasa boleh nampak sudah. Ada, okey, sorry, ada sengit. Okey, ada sengit. Oh, tak ada. Okey. Jadi guna jangka lukis. Okey, saya letak tengah sikit ya. Ingat kamu mesti buat pada meja yang rata. Okey, sama. Okey. Dia pusing. Garis yang kamu cari itu. Okey, ada lari sikit sebab tidak zoom. Sebab calon saya cikgu lari sudah. Okey, okey. Ada lari sikit sini. Okey, yang lebih hitam itu boleh? Okey, jadi sebab itu kamu mesti buat berhati-hati ya. Sebab lari sikit memang dia lari ya. Ini. Okey. Titik ini, titik pertama ini yang kamu cari, titik pertama ini ya, betul? Okey. Dia sambung ke titik yang ketiga.
Jadi kamu boleh terus sambung lah. Tengok sebenarnya dia sudah keluar bentuk dia, okey. Titik keempat perlu cari lagi kalau kamu nak boleh. Kalau tidak mau pun tidak apa. Sebab kamu sudah tahu titik keempat memang di sini, betul? Sebab dia bentuk segi empat. Tak mungkin dia pergi sini, pergi sini, tak mungkin kan? Sebab dia mesti segi empat. Jadi kalau kamu sudah nampak bentuk dia, jadi kamu boleh terus lukis. Okey, jadi ini ialah image dia, okey. A, boleh nampak? Okey, ini ialah untuk soalan 1A ya, untuk uji diri 4. Okey, soalan B ya. Okey, soalan B, putaran 180 darjah. Ini jarang kita jumpa. Itu yang tadi saya cakap. Biasa kamu nampak 90 darjah ataupun 180 darjah. Okey. Ingat, kalau soalan 180 darjah, maksudnya tak kisah dia ikut jam, lawan jam memang jawapan sama. Okey, sebab dia 180. Memang dia pergi ke pertentangan. Sebab itu ikut, lawan memang jawapan sama. Okey. Dan kalau kamu cari, kalau kamu buat cara macam pantulan, okey, sebenarnya jawapan dia pun sama, okey. 180, okey, tapi oleh sebab soalan dia cakap putaran, jadi kita kena buat cara putaran lah. Jadi kita tidak boleh buat cara macam pantulan, okey. Mesti ikut soalan dia, okey. Jadi sama juga macam mana kita nak buat itu, okey. 180 darjah dulu dia sama juga. Kalau kamu boleh terus imagine, okey, boleh buat cara yang cepat. Okey, cara yang cikgu ialah untuk tolong pelajar yang tidak boleh imagine dan pakai cara lampak. Jadi buat satu titik juga, sambung. Seperti yang cikgu cakap, kalau kamu dapat, okey, ikut jam, lawan jam, sama jawapan. Jadi kalau kamu biasa lawan jam, jadi kamu boleh buat lawan jam. Kalau kamu biasa ikut jam, jadi kamu boleh buat ikut jam lah, okey. Jadi cikgu buat cara ikut jam, boleh? Ikut jam. Sama juga 90 darjah, letak di sini. Okey. Buat garis, okey. Ada lali sikit ah. Sebab itu mesti berhati-hati ya. Okey, sudah. Jadi ini ialah 90 darjah, betul? Jadi oleh sebab soalan nak 180, jadi kamu cari lagi 90 darjah. Sekarang ialah garis ini ya, bukan ini lagi. Jadi satu lagi. Jadi 90 tambah 90, jadi jawapan ialah 180, okey? Sama juga letak garis. Sebab itu kalau garis ini kamu sengit, nanti sini pun sengit ah. Okey, macam ini. Boleh? Jadi sebenarnya kamu boleh terus sambung. Kalau kamu dapat imagine, kamu boleh terus sambung titik dia. Tak jadi masalah. Okey, jadi ini yang cara yang lampak Okey, ini 90 buat jarak yang sama. Okey, kamu tak perlu lagi buat tanda di sini ya. Kamu boleh terus pergi ke sini buat tanda di sini. Sebab soalan nak 90, betul? Okey, ada lali sikit Okey. Pusat cikgu letak di tengah. Okey, sini. Ada lali sikit Tak apa, tapi memang tahu titik di sini, okey? Okey, titik di sini. Okey, kamu boleh kira petak lah, okey? 2 petak, jadi 2 petak, okey? Jadi, seterusnya, titik kedua. Okey, boleh guna pembalik sambung. Kalau kamu sudah biasa, jadi kamu boleh terus buat lebih cepat sikit untuk 180 darjah. Okey, cikgu letak sini lah. Okey, kamu boleh terus sambung panjang sebab 180 memang bertentangan ke arah pertentangan. Okey, kamu boleh kira petak. Okey, tak jadi masalah. Ataupun guna jangka lukis ukur jadi cikgu ukur. Jalur letak sini. Sebab cikgu berdiri buat Kalau cikgu berdiri buat memang susah sikit okey. Okey, betul okey. Tanda di sini. Okey. Maksudnya di sini ya, titik yang kedua. Okey, ada lali sikit lah. Sebab cikgu tutup sana, susah nak adjust betul.
Okey, cikgu ukur sekali lagi ya. Okey. Pusing ke belakang. Sebenarnya di sini ya. Okey, lebih zoom sikit. Okey. Sinilah sama, okey. Jadi kamu boleh sambung titik. Sebab ini sambung, jadi ini maksudnya kamu boleh sambung. Betul? 180. Okey. Lepas tu cari titik ini. Okey. Ingat mesti zoom ah. Kalau tak zoom memang garis ini akan lari ya. Macam cikgu tadi ya. Okey. Mesti jangan lukis garis seberangan sebab sekarang 180. Jadi maksudnya kesilapan senang berlaku ah. Okey, sorry ya. Jalur mesti letak sini. Sini. Pusing. Ini lebih zoom sudah. Okey. Okey, titik pertama pergi ke titik yang ketiga, jadi sambung lah, maksudnya sambung. Maksudnya titik keempat tak perlu cari lagi, betul? Memang di sini, sebab dia bentuk segi empat sama. Terus sambung lah. Ini untuk ya 180 darjah, jadi kamu terus tulis koma. Boleh faham? Jadi soal lengkap soal lengkap untuk uji diri 4. Okey. Kamu 180 boleh cari 2 kali macam cikgu tadi ya. Okey, 90 cari, lepas cari lagi satu lagi 90. Tapi cara ini memang agak lampas sikit lah. Ataupun macam cikgu tadi, terus buat satu kali lulus lah. Okey, terus ukur itu ya 180 darjah. Boleh faham? Maksudnya kamu tak ada garis ini pun boleh ya. Okey, terpulang kepada cara kamu. Dan kamu nak guna protector pun boleh, guna pembaris pun boleh. Okey, guna itu jangka lukis pun boleh. 3 cara kamu boleh pakai. Okey. Jadi cikgu pakai cara pembaris punya. Okey. Jadi sampai sini saja untuk video hari ini. Okey. Jadi thank you class.